Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan bentangkan geografi tingkatan 1 bab 13 iaitu sisa domestik. Bahagian pertama adalah jenis-jenis sisa domestik. Sisa domestik terbahagi kepada dua iaitu pepejal dan cecair. Ia juga dapat dikategorikan sebagai bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan pertama adalah bahan organik. Bahan organik boleh diuraikan dan juga dilupuskan. Bahan organik ini dihasilkan daripada sumber haiwan dan sumber tumbuhan. Kedua adalah bahan bukan organik. Bahan bukan organik pula sukar untuk diuraikan dan dilupuskan. Bahan bukan organik ini dihasilkan dari sumber mineral. Bahagian kedua adalah sisa-sisa domestik di Malaysia. Sisa-sisa domestik di Malaysia ialah sisa yang terhasil daripada kawasan perumahan. Sisa domestik ini terdiri daripada dua iaitu sisa pepejal dan sisa cecair. Sisa pertama adalah sisa pepejal. Terdapat 6 sisa pepejal iaitu lampin pakai buang, perabot, plastik, kertas dan logam dan sisa makanan. Sisa kedua adalah sisa cecair. Terdapat 2 sisa cecair iaitu minyak masak dan kumbahan. Kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. Pembuangan sisa domestik yang tidak terurus dengan cara yang betul akan membawa kesan negatif kepada alam sekitar. Kesan-kesan ini termasuklah berlakunya pencemaran, penularan wabak, kejadian banjir kilat dan kepada sosioekonomi. Terdapat 4 kesan dari sisa domestik iaitu pencemaran, wabak penyakit, peningkatan kos penyelenggaraan dan banjir kilat. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran air, timbunan sampah yang banyak di kawasan pelepasan sampah dan kawasan berdekatan dengan sungai menyebabkan sungai tercemar. Pencemaran udara. Udara tercemar disebabkan terdapat pembakaran sisa domestik di tapak pelepasan sampah. Pencemaran bau. Timbunan sampah secara terbuka menyebabkan pencemaran bau. Yang kedua, wabak penyakit. Sampah searak yang bertimbun menjadi tempat pembiakan tikus, lalat, lipas dan haiwan perosak yang lain. Hal ini dapat menyebarkan pelbagai wabak penyakit seperti penyakit taun, demam denggi, malaria, zika dan rotavirus. Yang ketiga, peningkatan kos penyelenggaraan. Pihak kerajaan khususnya pihak berkuasa tempatan PBT terpaksa menyelenggarakan jumlah sisa domestik yang meningkat justeru meningkat kos penyelenggaraan. Kos penyelenggaraan PBT termasuklah kos penyelenggaraan tapak pelepasan baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja kebersihan. Yang keempat, banjir kilat. Sikap tidak bertanggungjawab setengah penduduk yang membuang sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air yang tersekat meningkat sehingga menyebabkan berlakunya banjir kilat. Langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Terdapat beberapa langkah yang sewajarnya harus diambil untuk mengurangkan masalah daripada sisa domestik. Yang pertama, amalan 3R. Langkah kita semula perlu dilakukan untuk membantu mengurangkan pembuangan sisa pepejal. Penerapan amalan 3R iaitu kurangkan reduce, guna semula reuse dan kita semula recycle dapat mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Amalan 3R, kurangkan, reduce. Mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polistiren. Guna semula, reuse, menggunakan semua bekas minuman, surat khabar, majalah atau mendermakan buku-buku dan pakaian. Kita semula, recycle, menghasilkan barangan baharu daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraft tangan dan baja kompos. Yang kedua, penggunaan teknologi terkini. Logi Waste to Energy, WTE merupakan teknologi terkini yang mampu merawat sisa terbuang untuk menghasilkan tenaga seperti elektrik, haba dan bahan api bagi kenderaan. Pinggan pakai buang ubi kayu telah dicipta bagi menggantikan pinggan polistiren yang tidak dapat dilupuskan.
Pingat ubi kayu lebih mesra alam dan dapat dilupaskan dalam masa 28 hari iaitu 4 minggu. Yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan PBT harus mengenakan tindakan setimpal bagi individu atau permis yang tidak mengikut prosedur pembuangan sisa yang betul. Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 dan Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam Akta 673 dibuat untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan berkenaan penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda terutama peringkat awal. Mata pelajaran geologi dan sains dapat menerapkan kesedaran dalam kalangan murid. Yang kelima, kempen. Pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, pihak berkuasa tempatan PBT dan orang perseorangan. Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen amalan 3R dan kempen Cintai Sungai Kita.